Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, kepada yang first time dekat channel aku, nama aku Mino. Aku ucapkan selamat datang. Dan kepada yang telah lama dan subscribe dan melihat channel aku ucapkan ribuan terima kasih. Okey, hari ni aku nak buat sedikit topik yang agak serius. Sebab tadi waktu time aku bekerja, aku ada come through with one of the posting dari dekat Facebook yang mengatakan tentang kebahagiaan. So topik hari ni aku nak bercerita tentang apa definisi kebahagiaan korang. Korang ikut kepada standard yang masyarakat berikan ataupun korang mengikut definisi kebahagiaan korang. Bila kita nak cerita pasal topik-topik yang lebih kepada jiwa ni, kita kena adalah on music dulu kan, supaya ada nampak feel sikit tu dekat hati kita bila kita berbincang pasal topik yang memang kena pada hati kita. 1, 2, 3. Aku ada baca satu posting dekat Facebook yang menarik minat aku pada hari ini untuk aku bicara tentang erti kebahagiaan setiap individu itu berbeza. Korang pernah tak come through apabila korang post something yang macam contoh korang nak beli Thermomix yang viral hari tu berharga 7,000, ada je orang yang akan komen yang macam, oh better kau beli emas, better kau invest dekat dalam unit trust, dapat pulangan daripada kau guna Thermomix. Kau boleh je guna periuk biasa yang untuk masak mi goreng. Kau boleh je guna kolej biasa untuk engkau bancuh teh tarik. Tapi itu bukan persoalan. Sebab aku nak tunjukkan kat sini, kebahagiaan untuk setiap orang itu berbeza. Mungkin dengan membeli Thermomix tu, dia rasa sangat gembira untuk dia memasak dekat dapur dan dia akan tersenyum lebar. Ataupun dengan dia beli Thermomix itu menyebabkan nafsu untuk dia memasak tu lebih sedap untuk keluarga dia. Itu adalah kepuasan individu yang masing-masing. Okay, perkara pertama yang aku nak share dekat sini ialah sebenarnya dekat dunia ni tak wujud satu alat timbangan ataupun neraca yang mengukur tahap kebahagiaan itu perlu dilakukan certain way. Setiap orang ada kebahagiaan yang berbeza. Sebagai contoh, tadi aku ada baca dekat Facebook, orang tu ditulis pasal periuk RM4,000. Tapi problem dia ialah ramai gila orang kecam komen-komen kat bawah tu. Aku rasa macam aku terpaksa ulas sikit pasal komen-komen orang netizen ni komen. Contohnya kalau aku ada RM4,000, aku tak beli periuk harga RM4,000, baik aku simpan dekat dalam unit trust. Dan juga ada juga komen yang macam, kalau aku ada RM4,000, aku tak beli periuk, aku just guna periuk yang murah yang harga RM10, RM20, sama je, dia tetap masak juga. Tapi aku akan ambil RM4,000 tu, aku akan beli emas. Emas kan beranak pinak. Itu adalah contoh-contoh komen yang aku rasa aku nak bawakan pada korang untuk realise yang kebahagiaan setiap orang itu berbeza. Aku tak kata engkau beli emas, kau beli unit trust tu salah. Tapi itu adalah cara bagaimana kau suka tengok unit trust. Ataupun kau beli emas kau beranak pinak banyak dan kau boleh dapat untung. Itu adalah kebahagiaan kau. Ada juga orang-orang ataupun masyarakat kat luar sana yang aku rasa ramai yang tak ada pun duit simpanan berjuta-juta, malah berpuluh-puluh ribu, ratus ribu pun tak ada. Tapi setiap tahun suka travel. Sebab bagi dia, travel tu berikan kebahagiaan. Dia nak lihat bagaimana travel ni boleh mematangkan mereka, bagaimana travel ni boleh memberi satu pengajaran dalam kehidupan mereka. Dan yang penting, mereka nak enjoy kehidupan mereka yang diberi oleh Tuhan ni walaupun dalam sekejap saja. Itu adalah istilah kebahagiaan bagi orang yang suka travel tapi tak ada pun duit simpanan. Dia tak kisah benda macam tu. Sebab bagi aku, itu adalah ultimate kebahagiaan mereka. Macam contoh jugalah, engkau dekat luar sana yang fresh grad
yang memang confirm tak ada duit simpanan banyak lagi, PTPTN pun berhutang lagi, sanggup beli kereta yang mahal, logo H dan sebagainya. Sebab itu adalah kebahagiaan kau. Ku tak katakan benda itu betul atau benda itu salah. Itu adalah bergantung kepada individu, sebab itu adalah pilihan untuk bagaimana kau nak buat make sure hidup kau bahagia. Okey, poin kedua pula aku nak bawa kat sini. Sebenarnya yang bermasalah adalah apabila korang rasa pendapat korang tu sentiasa betul. Pendapat korang ni perlu diikut oleh masyarakat. Pendapat korang ini perlu dibuat supaya kehidupan korang sama dengan kebahagiaan yang kau nak cari. Itu masalah dia. Bagi aku, untuk engkau beli ataupun untuk engkau buat apa saja kat dunia ni, dia bergantung kepada individu. Tak ada salah, tak ada betul. Cuma yang salah apabila engkau buat benda-benda yang terlarang ataupun salah di undang, itu memang definitely salah lah kan. Dalam poin ni, korang apabila korang rasa diri korang sentiasa betul, itu yang perlu korang hindarkan. Supaya korang kena dengar pendapat orang, korang kena tengok apa pendapat orang. Benda itu berbeza dengan istilah apa yang kau cuba percaya dan apa yang kau cuba buat dalam kehidupan kau. Dan poin ketiga, dalam berbicara tentang kebahagiaan bergantung kepada setiap individu, aku nak cuba sampaikan ialah bagaimana korang nak educate orang yang tidak tahu ataupun tidak realise tindakan mereka itu sebenarnya salah di kemudian hari. Sebab cara untuk kita educate itulah sebenarnya, bagi aku ada satu perkara yang perlu untuk korang lakukan. Dan kalau korang rasa benda tu betul lah, educate dengan cara berhikmah supaya orang mudah faham dan supaya orang tidak sentak. Dalam bahasa mudahnya, orang tak sentak bila dengar, bila kau bercakap, bila kau rasa macam kau je yang tahu, macam kau je paling power, macam kau je kena ikut cara kau. So korang kena tahu macam mana cara nak educate orang. Dan terakhir yang aku rasa sebelum aku tutup untuk poin ketiga ni ialah benda ni akan jadi salah kalau kita paksa orang untuk ikut cara kita tanpa meraihkan pendapat orang. Itu benda yang paling salah lah yang korang, yang netizen ini selalu bagi komen dan fikir sebab diri korang je rasa hebat kan. Okey, itu saja aku nak cuba sampaikan pada hari ini tentang kebahagiaan kehidupan orang bergantung kepada individu masing-masing. Hopefully korang dapatlah sedikit benda yang manfaat daripada vlog ni, sebab aku rasa aku kena cakap benda ni sebab daripada pagi tadi dia disturb aku yang tak ada satu pun neraca kebahagiaan yang wujud kat dunia ni. Macam mana kita nak ukur orang ahli ni, tengok neraca ni, oh kau tak bahagia. Kalau ikut neraca ni, Abu bahagia sebab kau follow apa orang lakukan. Dan aku nak share satu kata-kata daripada one of the mufti yang ada dekat Malaysia ni. Dia ada cerita bagaimana orang kaya yang mempunyai duit berjuta-juta, yang ada segala-galanya, tidur mereka tak lena pun pada waktu malam. Berbeza dengan orang yang tidak mempunyai duit ataupun mempunyai harta berjuta-juta, cukup kais pagi makan pagi, tapi tidurnya lebih lena daripada orang yang mempunyai segala-galanya. Okey, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi pada vlog yang akan datang.